Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Okay, hari ini kita berjumpa lagi dalam tajuk kesan dan kepercayaan kajian kualitatif. Sebelum kita teruskan, kita bincang dulu, kita lihat dulu apa itu kesahan dan kebolehpercayaan. Okey, apa itu kesahan, sah dan boleh percaya? Kesahan bermaksud sejauh mana ketepatan sesuatu konsep atau konstruk yang kita nak kaji itu kita perolehi. Okey? Maksudnya kita dapat apa yang kita nak. Itu sah tu. Kita nak kaji, kita nak contohnya lah kalau kita nak tahu berat suatu objek. Nak tahu berat. Jadi kita pun cari alat lah, alat ukur. Apakah alat ukur yang sesuai untuk ukur berat? Kita pun cari, kita jumpa tali meter contohnya, tali meter. Bila kita ukur berat, sudah tentu kita tak dapat nilai yang betul. Jadi jawapan tidak diperolehi. Jadi alat tu tak betul. Jadi untuk mengukur berat, kita kena cari penimbang berat. Jadi sejauh mana ketepatan suatu konsep itu diperolehi. Okey? Kalau kita menggunakan alat ukur yang salah, metodologi yang salah, berarti kesahan kita tak dapat, tak dapat perolehi, tidak boleh diperolehi. Sah. Itu maksudnya sah. Dan kebolehpercayaan pula merujuk kepada kestabilan atau konsisten. Konsisten sejauh mana data yang kita peroleh itu konsisten. Kita daripada awal sampai akhir kita konsisten dalam kumpulan data tu. Okey? Jadi kalau kita nak kumpul, nak mengukur sesuatu konstruk atau konsep, dan diharap alat yang kita pakai stabil lah daripada awal sampai akhir. Okey, dan kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana dia stabil. Okey, kita tak maulah nanti awal kita dapat lain, tafsir secara lain. Di penghujung kita tafsir secara lain. Kan di akhir sekali kita dan rumusan tu kita tafsir secara lain dan tidak konsisten. Okey. Pengkaji pun tidak konsisten dalam mendapatkan data. Okay. Itu makna dia kebolehpercayaan, boleh percaya. Sejauh mana konsisten atau stabilnya metodologi yang kita buat tu atau instrumen yang kita guna tu mengukur konsep atau konstruk dalam sesuatu kajian tu. Okey. Persoalannya ialah pengkaji adalah instrumen dalam kajian kualitatif ni. Jadi bagaimana nak meyakinkan pembaca ataupun pendengar ataupun pengkaji lain tentang dapatan kajian yang kita dah buat itu, sama ada dia boleh sah ataupun sama ada dia sah atau boleh dipercayai. Okay, jadi satu masalah yang ketara dalam kajian kualitatif ni adalah masalah bias. Okay, masalah bias perlu ditangani dengan baik. Dalam kajian kuantitatif, sah dan boleh percaya tu ataupun validity dan reliability itu dalam kajian kuantitatif, dalam kajian kuantitatif biasanya dia bergantung kepada analisis statistik, bergantung kepada statistik. Okey. Tetapi dalam kajian kualitatif dicadangkan oleh Lincoln dan Gubar ni, Lincoln dan Gubar mencadangkan ada 4 perkara dan dia merujuk
rujuk validity dan reliability ini kepada satu istilah yang khusus, iaitu trustworthiness. Dan dalam trustworthiness ini ada 4 kriteria utama yang perlu dipatuhi, iaitu credibility, kau boleh pindahan, kau boleh percayaan, dan kesahan, ataupun credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Ada 4 dan kita akan bincang, kita akan jelaskan secara khusus di sini setiap satunya. Jadi inilah ada 4. Jadi dalam kajian kualitatif, untuk memastikan sah dan boleh percaya atau khususnya berlakunya trustworthiness, okay? Jadi ada 4 kriteria yang dicadangkan oleh Lincoln Gruber ni. Pertama, credibility. Bagaimana kita nak dapat credibility bagi satu kajian kualitatif? Credibility itu merujuk kepada dapatan kajian adalah sebenar yang diperolehi daripada peserta kajian, dan pentafsiran yang dibuat itu sebenar oleh pengkaji. Pentafsiran yang sebenar oleh pengkaji yang benar-benar mewakili peserta. Itu makna credibility. Okey. Kita tidak mahu kajian kualitatif itu boleh diperolehi daripada mana-mana sumber, diubah suai dan sebagainya. Okey, disebuah suai oleh pengkaji secara tidak jujur. Okey. Dan pentafsiran yang dibuat oleh pengkaji itu bukan dibuat secara sewenang-wenang. Okey. Dan pentafsiran itu adalah pentafsiran yang benar-benar mewakili peserta. Okey. Jadi dalam hal ini kajian kualitatif memberi penekanan agar dilakukan pengutipan data, analisis data dan sebagainya. Pengutipan data berlaku dibuat dengan berbagai cara yang disebut sebagai triangulasi. Jadi pengutipan data dibuat daripada beberapa sumber. Itu maksudnya triangulasi. Okey. Dan dalam proses menganalisis data seperti membuat transkripsi, membuat tafsiran kepada data dan sebagainya, sering dilakukan, dan satu cara dilakukan adalah dengan cara member check, dan juga boleh peserta sendiri membuat semakan. Jadi semakan yang dibuat akan boleh membantu dalam meningkatkan lagi tahap credibility sesuatu kajian kualitatif. Okay. Di samping triangulasi, iaitu ambil data daripada beberapa sumber. Contohnya, tidak cukup sekiranya kita buat pemerhatian sahaja, buat pemerhatian dan terus buat kesimpulan, buat rumusan, dapatan kajian, dan tidak tepatlah. Dan dalam hal ini, bila buat pemerhatian kepada pengajaran guru contohnya, selepas pemerhatian perlulah dilakukan pula temu bual untuk memastikan bahawa pemerhatian yang kita jalankan itu tidak tersilap dalam pengertian, dalam memahaminya, dan kita akan dapat maksud sebenar melalui temu bual, dan disokong oleh dokumen yang digunakan oleh guru tadi. Jadi bila kita buat triangulasi akan membantu dalam mengurangkan masalah tidak tepat, okey, dalam memberi pentafsiran. Okey. Dan pentafsiran itu benar-benar yang
benar-benar sebagaimana yang dimaksudkan oleh peserta. Itu makna credibility, ya. Satu lagi ialah kebolehpindahan ataupun transferability, ya. Okay. Ini adalah tahap dapatan kajian boleh ditransformasi atau digeneralisasikan kepada konteks dan peserta yang berbeza. Ini kajian kualitatif, satu daripada ciri kajian kualitatif ini ialah bukan untuk dibuat generalisasi kepada semua konteks. Walau bagaimanapun dalam konteks-konteks khusus dia boleh digenerasikan, boleh dijadikan contoh sebagai contoh, dijadikan contoh oleh konteks-konteks tertentu. Oleh itu pengkaji bila dia membuat kajian kualitatif, dia kena konteks ni dia kena gariskan dengan jelas. Apakah konteks, bagaimana kajian dijalankan, proses kajian dijalankan, peserta yang terlibat kena jelas, kena jelas. Bila jelas, pembaca yang ingin membuat kajian yang seterusnya akan melihat konteks-konteks tersebut, proses kajian yang dijalankan, bagaimana kajian dijalankan. Okey, dengan harapan kajian yang dijalankan nanti, okey, boleh dijalankan, boleh dijalankan sebagaimana kajian yang terdahulu. Okey, itu maksudnya. Okey. Dan dalam konteks kajian kualitatif, konteks dan proses tu amat penting. Okey. Sebab daripada satu kajian ke kajian yang lain, kemungkinan walaupun dikaji perkara yang sama ataupun konstruk yang sama, kemungkinan besar konteks tidak serupa, peserta yang kemungkinan agak berbeza. Okey. Dan seterusnya ialah kebolehpercayaan. Apa itu pula kebolehpercayaan ataupun dependability. Okey. Kebolehpercayaan di sini merujuk pada dapatan yang konsisten dan meyakinkan, yang disokong oleh data yang diperoleh daripada peserta kajian. Dalam hal ini, satu teknik yang biasa dibuat ialah tadilah pengesahan oleh peserta kajian, refleksikan diri, okey, semakan oleh pengkaji-pengkaji lain. Okey. Ini adalah untuk menjamin dapatan kajian itu konsisten dan meyakinkan. Kalau hanya pengkaji seorang saja yang buat analisis, okey, kemungkinan besar pentafsiran akan berbeza-beza, dan di sinilah perlu semakan dibuat oleh orang lain. Okey, macam semakan oleh peserta kajian bertujuan untuk memastikan bahawa analisis itu mencapai tahap sebagaimana yang dimaksudkan oleh peserta itu sendiri, peserta kajian sendiri. Okey, refleksikan diri bertujuan untuk memastikan berlaku konsistensi di antara analisis yang dibuat sebelumnya dengan analisis yang sedang dibuat dan analisis yang akan dibuat. Jadi bila sentiasa kita buat refleksi, kemungkinan besar konsisten akan berlaku lah. Tidak sekejap begitu, sekejap begini dan sebagainya, ya. Dan yang keempat adalah kesahan ataupun confirmability. Okey, kesahan. Kesahan
ataupun conformability ni ialah tahap neutrality dapatan kajian tu, iaitu bebas bias. Makna dia data itu adalah maksud yang kita buat daripada data itu adalah data dalam maksud yang sebenar. Okey, tidak cukup tambah, tidak cukup tambah. Tidak ada pengurangan, tidak ada yang lebih. Jadi sentiasa memberi makna yang sebenar sebagaimana yang dimaksudkan oleh peserta kajian. Okey. Dan dia neutral lah, tidak ada cukup tambah. Bebas bias. Bebas bias. Sebab pengkaji sendiri dia ada pengetahuan sedia ada dia ada pengalaman dia dan kemungkinan akan berlaku bias. Namun dengan tindakan seperti semakan member check, semakan pakar, semakan oleh peserta kajian. Jadi dalam kajian kualitatif ni banyak menggunakan kaedah triangulasi atau persemakan, mendapatkan daripada beberapa sumber untuk menyemak dapatan kajian. Okey. Dan satu lagi ialah yang dipanggil reflexivity. Ini adalah kriteria tambahan yang diutarakan di sini, iaitu sentiasa membuat refleksikan diri. Sebab pengkaji itu adalah instrumen. Okey, jadi kalau pengkaji tidak melakukan analisis diri, kemungkinan aliran proses menganalisis data tu, aliran dia tu akan tidak menjurus kepada dapatan sebenar, akan menyimpang kepada maksud-maksud yang tertentu. Jadi dibebangi berlakunya penyimpangan itu, perlulah pengkaji buat refleksikan diri, di samping disemak oleh orang lain, disemak oleh peserta dan sebagainya. Okey. Dan itulah secara umum tentang kajian kualitatif, bagaimana kita nak dapatkan trustworthiness, iaitu sah dan boleh percaya. Sekian daripada saya, kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum dan selamat petang.